Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita borak-borak santai lah. Saya sebenarnya agak semalam berita sedih, hari ni berita tergempar, sedih juga. Kita tengok kerajaan kita sekarang ni merupakan satu kerajaan yang sungguh tak ada peri kemanusiaan lah. Saya cakap terus terang. Kita tengok macam saya dekat Batu Belah dekat Kelang ni, saya tengok ada anak keluarga yang makan pun tak ada, beras tak ada, gula tak ada. Lepas tu kita tengok kerajaan ni hari, dia orang sebenarnya nak pegang kuasa sebab nak kayakan diri dengan duit atau tender yang sungguh lumayan. Parlimen tak dilakukan, tak ada check and balance. Apa ni? Kau buat suspend lah, mesti support bro. Okey, macam ni lah. Apa pandangan korang terhadap projek tender yang diberikan kepada suami kepada anak kandung Tan Sri Muhyiddin? Cakap macam tu lebih direct lah. Menantu dia lah. Syarikat tu tadi Datuk Lokman punya video tu dah lah 15 minit. Dan banyak gangguan lain. Jadi saya rasa saya nak kongsikan apa yang saya faham daripada cerita tu. Syarikat ni merupakan satu syarikat milik bukan Bumiputera yang bernama Iris. Yang masuk tender tu lebih kurang dalam 20 ke 30 syarikat. Dia orang masuk tender, tapi tender ni disetting, nampak? Syarikat tu bukan Bumiputera, jadi taraf untuk melepaskan dia amat tinggi. Dan disebabkan oleh syarikat tu asalnya tak lepas, di-adjustnya syarikat tu punya taraf supaya jadi Bumiputera. Maknanya diletakkanlah pengarah Bumiputera dalam tu kemudian. Ada track record dia, ada buktinya. Persoalannya, orang lain pun nak mampu juga buat kerja tu, yang 29 ataupun 19 syarikat tu. Bila nak melobi ni kan banyak kos dah ada. Bising, sekejap iklan. Bila satu-satu syarikat tu beli tender dengan harga yang tinggi, buat presentation, menunjukkan bahawa syarikat dia boleh nak melepasi kelulusan tu, kena ikut proses. Tetapi bila tidak ada ketelusan kerana nak mengayakan kroni dan anak, dah lah sekarang ekonomi teruk. Kerajaan Perikatan Nasional Abah Kau ni tak mampu nak mencari dana untuk negara, untuk memudahkan rakyat. Duit yang ada tu hasil perkumpulan kerajaan lama daripada zaman Datuk Seri Najib Tun Razak lah. Najib Tun Razak dulu ingat tak, dia jaga negara daripada bawah. Dia pecahkan rekod dunia. Daripada mula-mula dia dapat daripada Pak Lah. Yalah, Pak Lah ditekan oleh Mahathir kan. Graf pencapaian dia dari segi New York Stock Exchange punya gambaran tu pecah rekod dunia tau. It's the highest ever recorded in the world. Maknanya peningkatan ekonomi steady je bawah Datuk Seri Najib. Dan korang nak tukar juga. Tengok tak apa jadi kat negara sekarang. Macam-macam fitnah, macam-macam penipuan. Kadang-kadang saya rasa bersalah lah dekat Datuk Lokman Adam ni. Sebab saya dulu pernah lawan dia. Saya cakap, yelah, kita fikir baik Muhyiddin Yassin ni nak menjadi orang yang baik. Dia dah sedar dia nak meninggalkan DAP. Kita doakan dia mengikutlah perjalanan yang benar. Islam kononnya, yelah, bapak dia kan ustaz. Datuk Seri Ahmad Zahid pun dengan tangan terbuka bagi peluang. Tapi bila dia start tak dengar kata-kata dan nasihat daripada insan yang dah menjaga negara ni dan membuktikan kepada dunia yang dia berjaya, Najib Razak lah orang dia. Dan Datuk Zahid ni saya kesian tau. Dia orang agama latar belakang dan seorang yang terpelajar dalam agama dan juga orang yang terpelajar dalam bidang sektor banking dan economics. Dia daripada ni cerita Datuk Zahid ni cerita yang saya kenal Datuk Zahid lah. Kalau tak betul, betulkan saya. Okey. Daripada 2015 saya perasan Datuk Zahid ni, Presiden UMNO kita ni, masa tu dia dekat MINDEF. 2016 baru dia jadi TPM. Time tu Muhyiddin bergaduh lah dengan si Najib. Muhyiddin tak perform, kawan-kawan. Ketika dia bersama BN, kan kita tahu kisah dia. Najib yakin bagi dia peluang sebagai TPM. Cuba pergi dekat negara China. Tak, negara lain saya tak tahu. Saya tahu dia pergi negara China untuk dapatkan pelaburan. Dia balik bawa kosong.
Pok telur. Dan apa yang Najib lakukan, pencapaian demi pencapaian, kemasukan dana luar, Najib ni disegani oleh kawan dan lawan di seluruh dunia. Mana dia pergi dia bawa hasil. He's a great diplomat. Dia dapat menyentuh perasaan dan hati mana-mana negara dan create a win-win situation. Tetapi itulah, mungkin Muhyiddin time tu dia rasa dia iri hati, dan mungkin sifat, yalah, setan kalau dah rasuk ni macam-macam benda dia percaya. Time tu pula perasan tak, masa tu DAP sedang rangkakan satu master plan untuk menjatuhkan kerajaan BN ni, dengan fitnahan 1MDB sampai sekarang tak lekat-lekat. Yang lekat pun pasal benda tak masuk akal tuan-tuan. Yang kes pasal nak kena bayar cukai tak masuk akal tu. Semua pendakwaan terpilih dan sekarang ni belum lagi dijatuhkan hukuman. Dan banyak persoalan yang tak dijawab oleh mahkamah, yang disediakan oleh Tan Sri Syafiee Abdullah, Najib punya peguam tu. Jadi kita yakin rata-rata rakyat Malaysia tengok Facebook Najib tak percaya kes Najib ni salah. Najib ni sebagai seorang kawan, dia dah tengok kawan dia ni, si Muhyiddin. Masa cerita balik pasal Zahid tadi, dia dah tengok si Muhyiddin ni buat hal, dia cuba jadi peacemaker, dia cuba rapatkan. Ketika tu saya ingat lagi, masa tu kita orang memang selalu ada kat beda posisi. Apa hal huru-hara UMNO ni jadi macam ni? Muhyiddin degil. Muhyiddin pula, orang-orang UMNO ramai kenal dia. Dia ni, yalah, betul lah, ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun fikir balik, dah 2021 ni saya nampak semua yang tak betul dalam UMNO semua dah dicampak satu kandang. Dan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak buktikan kepada kita, ya, aku dah kumpul, kamu bagilah peluang dia untuk menjaga negara. Tunjukkan kepada rakyat bahawa UMNO ni tak gila kuasa. Tengoklah, lihatlah apa caranya si Muhyiddin Yassin dengan orang-orang yang cuba dibelikannya, jiwa yang cuba dibeli ni, lakukan kepada negara kita. Saya nak tanya tuan-tuan, apa jasa Datuk si Muhyiddin Yassin ni kepada negara kita dalam masa terdekat ni? Dan bila ketika dia perform sejak dia bentuk Kerajaan Perikatan Nasional dan dipandang baik dan terpuji di masyarakat, di depan mata masyarakat dunia. Bukankah ketika hubungan dia dengan hubungan Muhyiddin dengan Najib dan Zahid baik, tidak ada tikam menikam, titip tolaknya, tikam menikam ataupun tikam belakang kawan sendiri ni tuan, dari segi istilah politik ni, cah keting adalah di Sabah. Satu-satu benda yang buat akal umbi marah berlaku. Saya ni dah dinasihatkan supaya jangan mengeruhkan suasana oleh Kak Nazilah, pengurusi geng Selangor, NGO Selangor, gabungan NGO Selangor ni, pengurusi dia Kak Nazilah, saya naik pengurusi dia. Biarkan kita cuba rapatkan, buatkan penyatuan ummah. Nak buat penyatuan ummah macam mana tuan-tuan? Kalau kita nampak benda yang tak betul berlaku, kita nak diamkan. Saya nak tanya kawan-kawan, KWSP korang, orang yang mencarum, dah tapi susah lagi sekarang ni, dapat tak? Kita orang nak pakai duit ni tau, nak bayar hutang dah daripada mula-mula bulan Februari tu hari dah terkesan dengan COVID-19 tahun lepas sampai sekarang. Hutang banyak. Kita nak minta 10,000 one off, dipecahkan 5,000. Lepas tu apa ni, 1,000. Macam saya kena macam tu lah. Hutang melebihi tau, melebihi daripada jumlah 10,000 tu pun. Dengan kereta Proton ya, saya pakai kereta Proton Inspira, isteri saya pakai kereta Proton Breve. Rumah lagi, dengan anak-anak lagi, dengan ekonomi. Saya cuba bawa pelabur asing masuk tau dalam negara. Dan saya pernah terlibat untuk membantu kawan saya. Tahu tak apa yang terjadi sekarang? Kalau tak betul saya cakap ni, kan? Cuba saya cabar. Kalau tak betul, saya nak orang-orang yang terlibat dalam ni deny. Yang saya akan sebut ni. Pelabur asing kita bawa. Dah lulus masuk dekat RHB. Lepas tu proksi kepada bank negara ni, dia nak jaga diri dia supaya bank negara tak tercemar. Dia hantar proksi dia, dan proksi pejabat Muhyiddin Yassin sendiri datang. Dia berjumpa siapa tuan-tuan? Dia berjumpa dengan pengerusi NGO Felda.
Datuk Seri Adnan Osman. Menurut Datuk Seri Adnan Osman, Bank Negara nak 50% daripada 5 bilion tu, dan orang pejabat Perdana Menteri nak 20%. Habis tu FDI yang masuk Malaysia tinggal 30% pada 5 bilion. Mana tak lagi pelabuh asing, tuan-tuan? Mana ada negara yang tax sampai tinggi macam tu? Tapi dia orang takkan mengaku, tuan-tuan. Sebab pandai Sri Muhyiddin dengan Bank Negara ni yang dia orang setting, tahu kat? Society Aziz pun kenakan Najib, kita tahu. Dia orang hantar proxy. Kalau tak lepas. Sampai ke sudah sekarang ni belum liquidate lagi duit dia. Kita nak bawa pelabuh asing masuk ni. Itu baru satu contoh. Pelaburan asing susah nak masuk. Dipilih bulu. Macam mana kita sebagai UMNO yang sebahagian daripada Perikatan Nasional nak cuba bantu kerajaan pun dipandang remeh. Dipandang umpama, saya tak nak sebut perkataan yang tak elok lah. Tak elok orang cakap anjing kurap ke atau apa. Tak mahu, sebab kita ni membantu. Kita ni bukan gila kuasa. Kita nak membantu memajukan negara. Bawa FDI, bawa projek. Tetapi dipilihnya orang-orang PPBM. Okey, kalau nak bersama kami, masuk PPBM. Join, support PPBM. Apa ni? Tolonglah berpolitik matang PPBM kalau nak sayangkan negara ni. Lagi satu yang saya tak boleh terima, bila orang dah tak percaya cara kau mentadbir, MP ni ataupun ahli parlimen ni ialah lantikan rakyat. Rakyat dah berbisik di kawasan-kawasan masing-masing. Kita ada 222 parlimen. Kita ada kalau nak majoriti kena ada 111 campur 1. Sekarang ni dah tinggal 108 je. Seorang meninggal, 3 tarik diri. Bila nak unjurkan kepada parlimen, nak mengatakan bahawa yalah, supaya Muhyiddin dah tak kuasa lagi sebab cara pentadbiran dia teruk, dia menggunakan, dan kami memang jelas, bukan setakat Syakir lagi, jelas dia memberikan nasihat yang salah sehingga kan pihak-pihak ahli politik ni nak menyaman Muhyiddin di mahkamah, tetapi disebabkan oleh darurat hanya kuasa pada tuanku. Sampai bila kita nak negara kita macam ni, tuanku? Dunia tahu siapa yang boleh menjaga negara ni. Dah ada track record, ada sejarah. Kamu tak boleh ubah benda tu. Ni sekarang ni, rakyat ni bukan nak tengok korang punya perangai masing-masing bergaduh politik. Rakyat nak bantuan terus. Nak minta bantuan pun bukan susah. Dua benda yang minta tu sebenarnya kerajaan lebih dari mampu, tetapi kerana kerakusan tamaknya ahli-ahli politik, khususnya dalam PPBM dan orang yang dibeli jiwa oleh PPBM, termasuklah orang UMNO sendiri yang tak sedar diri sekarang ni. Minta maaf cakap, ada. Takkan saya nak sebut nama. Sebab saya harapkan Allah SWT memberikan kamu hidayah, kerana kamu makan gaji sekarang ni pun halal ke? Dari segi agama, halal ke gaji yang kamu makan tu di ketika rakyat sekarang tengah susah? Belajar agama. Agama ni bukannya untuk menuntut kamu menjadi seorang yang kaya atau dikenali atau famous. Tu pasal saya tak suka buat video. Saya keluar bila di jiwa ni dah kena cakap, ya Allah, aku nak cakap ni dah melampau-lampau kerajaan sekarang ni. Agama mengajar kita supaya berbudi pekerti yang luhur, terpuji, mengeluarkan kata-kata yang baik, menyedarkan dan menginsafkan, dan membawa rahmat Allah SWT kepada bumi yang bertuah Malaysia ni. Tetapi apa yang dah jadi kepada bumi kita ni, tuan-tuan? Abdul Hadi Awang, Tuan Guru, kamu boleh mengeluarkan statement mengatakan bahawa, saya tak sangka Tuan Haji, Tuan Guru, saya tak sangka kamu boleh menghalalkan darurat ni, dan gunakan ayat Quran sambil membaca mengatakan bahawa apa? Bila darurat boleh buat benda-benda yang haram. Buat imam makan babi pun ada. Saya tengok video dia. Nak tengok bukti dia, saya boleh buka. Takkan saya nak buka aib Tuan Guru dekat sini. Bukan tujuan saya begitu. Saya kecewa tengok satu parti yang kita harapkan berpegang pada Islam menunggang agama. Saya menyeru kepada alim ulama ataupun orang-orang yang nak membawa agama Islam ni, sudah-sudahlah. Kita diajar oleh Allah SWT bukannya nak menzalimi bila berkuasa.
bukan mengejar nama. Sebelum seorang manusia tu nak menunggangi kenderaan di dunia ni, tunggangi hati dulu, tanya hati tu. Nafsu tu kena jaga. Nafsu dunia ni sampai bila je? Kamu pakai kereta-kereta mewah. Hari ni saya tengok, saya baca MB Kedah, okey, time Covid, time darurat ni boleh pula balak-balak ni di jalan pula. Demi siapa duit tu? Untuk rakyat ke atau untuk diri kamu? KWSP kita sekarang ni ada duit, tuan-tuan. Kita ada 1 trilion aset, apa semua boleh dicairkan begitu saja. Transparent kepada rakyat, bagi tahu. Sebab baik-baik bincang dalam kepimpinan di atas, termasuk menghormati dan menyantuni Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid dan akar umbi yang mendukung kamu, tak akan ada masalah ni. Saya nak cerita kenapa saya marah dengan sifat. Saya membenci pun pada sifat, saya bukan membenci pada orangnya. Kerana kita ni semua sama yang dijadikan Allah, hanya kelonsong saja kita dipinjamkan untuk menjalankan amanah Allah di bumi ni. La haula wala quwata illa billahil azim. Ni terlampau halus, saya takkan ke situ. Saya benci pada sifat Tan Sri Anwar Musa ni disebabkan oleh apa? Saya bawa 2 orang ibu tunggal tau. Ibu tunggal ni kebetulan sebab kawan saya Man, kami ada buka pusat perubatan, bantu orang yang perlukan bantuan lah dari segi rawatan tradisional. Jadi 2 orang klien kita ni mengadulah, kami ni sekarang ni susah. Uptown dekat bukan Damansara, dekat KL Danau Kota tu, dulu kan kena tutup pasal geng-geng DAP tutup apa semua kan. Dia orang dah hilang mata pencarian. Bila dia ambil bancian dan serah kepada DBKL, berlakunya pertukaran nama sebab ada sabotaj. Itu saya tak nak sentuh. Sebab kita tahu DBKL ni macam-macam masalah. Saya tak nak tujukan kepada individu, tetapi dalam permasalahan administratif si DBKL. Saya harapkan DBKL menjadi satu badan agensi yang lebih baik lepas ni, dengan teguran yang saya mahu membina ni supaya menjadi lebih baik. Yang saya peliknya, saya harapkan Tan Sri Anwar Musa ni bagilah muka kepada orang-orang yang minta bantuan menggunakan flag ahli politik UMNO macam saya. Saya ni bukan besar mana, tuan. Saya pemimpin peringkat akar umbi je, Ketua Cawangan Kampung Baru Sungai Buloh, ataupun nama baru Bandar Seri Damansara lepas sepadanan semula. Yang saya berhasrat, saya nak lawan Tony Puah nanti masa PR15. Saya akan lawan Tony Puah. Harap-harap Datuk Zaid bagi lah. So, bila saya jumpa Tan Sri Anwar Musa, Tan Sri busy. Saya jumpa Budiman. Tan Sri Anwar Musa cakap kat WhatsApp, okey, berhubung dengan Budiman. Saya dah berhubung. Saya bagi semua segala benda, borang perlu diisi apa, gambar apa semua. Bulan 7 ke bulan 8 tahun lepas. Sampai ke sudah ni macam-macam lagi tak dapat. Apa yang saya minta ni, tuan-tuan? Saya minta kita ada pergi ke satu tempat lokasi di kawasan berdekatan dengan anak kota. Itu kosong. Dia ada satu tempat yang memang tempat orang berniaga, tapi tempat tu kosong. Diberitakan kepada kami, orang lama tu dah lama tak duduk situ sebab tertunggak bayaran ni kepada DBKL. Tak tahulah berapa dia bayar DBKL, berapa lama. Dia punya mesyuarat lepas sebulan lepas ni tergantung sampai sekarang belum diluluskan. Saya pun tak tahulah. Saya pun dah malas nak benda yang senang boleh senang dipersusahkan kerana mengikut birokrasi begini. Lepas tu diberitahukan bahawa DBKL memberikan lesen sementara, apply lah melalui sini. Kecewa lah. Agak kecewa lah dengan sifatnya. Saya bukan nak sangat, hadap sangat nak bantu setakat benda tu saja. Tapi bila hari saya datang di sana, saya tengok manusia yang bernama Tun Faisal ni, satu ketika dulu duduk sebelah dengan saya, friendly. Saya tak kenal sangat Tun Faisal ni, tuan. Tapi dekat tempat masa kita lepak dengan Datuk Zaid apa semua, di rumah Datuk dekat dengan rumah Presiden kita tu, masa satu malam tu, nampak dia okey. Dan dia ni saya diberitahu orang jasa lah. Yang dulu aktif politik. Tetapi bila saya tanya orang UMNO, lepas satu-satu banyak sangat aib dia diceritakan. Tun Faisal ni sebenarnya tak boleh pakai. Takkan saya nak cerita pasal dia, tuan. Tapi saya tanya diri saya, Allah tengah buat apa ni? Lepas tu tengok cerita orang-orang lama UMNO cerita pasal Tan Sri Anwar Musa, perangai dia begini-begini dengan istana, ada permasalahan dengan kuli, dia cuba gunakan autokratiknya dengan pecat kuli.
Ataupun siapa tak nak sign SD bersama Perikatan Nasional ni, kita buang daripada parti. Buang. Ini bukan saya yang cakap. Ini pengerusi tetap Veteran UMNO Malaysia, Datuk Seri Kamal Amir Hijaz yang cakap. Lepas tu kita tengok Papa Gomo, sahabat kita yang dah berjuang bertahun-tahun untuk Barisan Nasional, yang kita tahu banyak follower lah. Saya cakap terang, dia memang banyak. Sekali dia live tuan-tuan, beribu masuk, kan? 1,200, 2,000. Masa di AP tekan kita teruk dulu, saya pernah tengok view dia 10,000 tau. Tapi sekarang ni dah turun lah, kan? Tengok pula cerita pasal Isyamuddin. Saya kenal Isyamuddin ni daripada jauh je, sebab dia orang batch kita punya presiden, kan? Saya tak nak sentuh Isyamuddin ni kalau boleh. Kalau pun kita tahu aset-aset dan kekayaan dia apa semua, dia bersama-sama dengan Azmin, sebab dia orang ni berbiras. Aset dia yang ada dekat kondo dekat KL ni pun kita tahu, nama apa semua. Saya tanya Datuk Zahid. Datuk Zahid cakap jangan serang peribadi dia, jangan serang. Datuk Zahid ni baik orang ni tuan-tuan. Saya cakap saya dah dapat maklumat ni. Ni yang pasal dia komplot belakang ni. Dia orang nak kuasa. Bila bertanding masa kalah tu lagi tak nak pula bertanding. MKT pun tak nak. Bila UMNO dah kuat sekarang, dah ramai orang ada kepercayaan, kau tikam dengan menggunakan orang-orang kau yang gajikan. Janganlah macam tu. Tolonglah. Berhentilah nak baik-baik dengan PPPM ni. Orang UMNO tak nak. Orang-orang yang sanggup menikam belakang dan melanggar prinsip parti dia sekarang ni melakukan penderhakaan kepada perlembagaan yang kita ramai syaki tuanku dah dimanipulasi. Bukan saya seorang cakap, pakar perlembagaan cakap. Orang nak ambil tindakan nak menyaman Muhyiddin, ahli-ahli MP yang kita lantik, rakyat lantik macam saya ni. Kita mengundi tuan, maknanya kita melantik. Jadi ke mana kita sekarang ni, negara Malaysia yang makin lama makin dipandang hina. Bayangkan tuan-tuan, sistem yang anak Tan Sri Muhyiddin PM kita ni dapat direct award, dah lah satu berita yang buruk kepada orang-orang yang cubakan dapat job tu cara betul. Dengan banyak dana dah digunakan untuk melobi, untuk mendapatkan mengikut prosedur yang betul. Sebab tak ada ketelusan, sebab dia anak menantu Muhyiddin Yassin, dia mesti dapat projek tu. Itu bukan setakat tu saja tuan. Sistem yang dia nak jaga ni kemasukan pendatang asing dalam Malaysia melalui sistem immigration. Kalau sistem immigration kita pun begini caranya, cara pemilihannya, macam mana tuan? Macam mana? Nak percaya ke Muhyiddin Yassin masih ada integriti untuk kita percaya? Kalaulah dia tu seorang seperti contoh Najib Razak lah. Najib Razak ni, okey, dalam Islam tuan-tuan, betulkan saya kalau silap. Saya ajar dulu sekolah-sekolah rendah, sekolah pondok agama je. Saya diajar oleh mu'alim saya, kalau kau ada RM1 tu 30% tu kau bagilah orang lain. Tapi saya tengok Najib dengan Zahid ni, dia dapat RM1, dia 30% dia simpan, 70% dia bagi balik. Macam mana saya tahu? Kalau ikut pergi mahkamah, pendakwa raya tu ada seorang pegawai SPRM tau. Dia trail money trail, mana pergi yang yayasan Akal Budi ni. Tak ada satu masjid, tak ada satu surau pun yang tak dapat dalam Malaysia ni. Ataupun ending dia pergi ke masjid dan surau dan pusat-pusat tahfiz dan institut agama ni, di dalam dan di luar negara. Orang macam ni yang kita fitnah, dan jumlah yang diberikan tu merupakan jauh lebih banyak daripada apa yang dia dapat. Itu pun duit dia dapat tu disebabkan oleh orang tu dah dapat projek dah. Macam contohlah tuan-tuan, saya masuk tender, alhamdulillah dengan rezeki Allah saya berjaya, dapatlah gaji, ada keuntungan lebih sikit. Saya nak bagi goodwill gesture ataupun kepada pemimpin yang memberikan peluang untuk syarikat saya membawa banyak peluang pekerjaan, bukan hanya untuk diri saya, pekerja saya dan Malaysia. Saya bagi ini sebagai hadiah. Itu yang kau kata rasuah.
Yang Mahathir buat kaya kan bilion-bilion anak dia ni. Mahathir ni dah rosakkan UMNO selama 22 tahun tuan. Bukan senang nak pecahkan kartel dia. Bila dia dah tak laku, dia akan gunakan proksi dan kartel. Masa wujudlah Azmin Ali, wujudlah Isyamuddin Tun Hussein. Tapi kita sebagai orang yang sedar UMNO dah dirosakkan 22 tahun, dah dibenci kerana disebabkan oleh Mahathir. Kita kena belajar apakah itu perjuangan asal UMNO. Bagaimana kita nak dapat kemerdekaan, bagaimana Tun Razak membantu mewujudkan. Jika tidak diganggu kerja-kerja Tun Razak dulu, dah lama dah Melayu bukan jadi Melayu mudah lupa, Melayu mundur. Ini bukan cerita resis. Ini cerita Mahathir bercakap depan lidah cabang, depan lain, belakang dia buat lain. Persepadanan semula dipecah-pecahkan supaya Melayu jadi lemah, supaya proksi dia kuat. Sebab proksi dia bukannya orang kita tuan-tuan Mahathir. Dia melantik orang yang Melayu tak ramai, tetapi lebih banyak Cahaya Nur Alif. Kerana dia punya kerja-kerja dia melibatkan benda yang tidak dilihat halal dalam Islam. Kan saya buat-buat San Miguel tu syarikat apa tuan-tuan? Genting tu siapa buat kerja apa, halal ke tu? Jadi bila Datuk Zahid ambil alih UMNO ni, dia fikir bagaimana kita nak betulkan UMNO ni. Dan saya nampak dia buat tindakan yang bijak. Dia bubar perlembagaan. Tuan Google kat Google masing-masing. Tuan type perlembagaan UMNO dibubar, meletak Islam di depan. Cuba type. Pada 2019 Julai rasanya. 18 Julai. Dia gubal perlembagaan UMNO, meletakkan Islam menjadi keutamaan. Islam membawa rahmatan lil alamin. Ini untuk semua kaum. Kita bukannya resis, kita nak rukun damai seluruh kaum, tetapi telah diletakkan satu stigma yang salah oleh musuh-musuh yang tidak faham apa itu Islam. Kerana ada orang-orang macam menunggang agama ni lah. Islam yang dibawa oleh BN zaman Najib ialah Islam yang moderate. Tak payah nak penuh-penuh. Saya bukan nak ngutuk. Pakai macam ni cukup. Saya tetap Islam. Saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berjumpa dengan orang-orang bukan Islam, kita greet, kita saling meraihkan perbezaan. Bagaimana Datuk Zahid pun bawa benda yang sama, meraihkan perbezaan pendapat. Penuh dengan orang Jawa cakap, dia orang Jawa kan. Orang Jawa panggil budi bahasa toto kromo, kelembutan, kasih sayang. Sebab sesuatu yang keras akan merosakkan. Itu saya cakap dengan penuh lembut. Tetapi bila hati dia dah sakit, kadang-kadang terlepas juga tuan, marah. Macam mana kita nak bawa negara kita ni kembali kepada perjalanan yang betul? Saya harap tuanku sekali ada kuasa, tuanku, bersama dengan Majlis Raja-Raja Melayu yang akan bermusyawarah akan datang ni. Saya harap sahabat-sahabat kita yang perjuangkan kebenaran bongkar semua kemungkaran yang dilakukan oleh PPBM ni, Kerajaan Muhyiddin Yassin ni, supaya tuanku dan pihak Istana Majlis Negara, Majlis Raja-Raja Melayu, Istana Negara dapat melihat jika ada pembongkaran boleh berikan kepada orang macam Datuk Lokman Adam tu. Datuk Lokman tu sebenarnya presiden kita bukan tak nak dia masuk UMNO. Hari ni dengar betul-betul saya ni kawan Lokman Adam. Saya lawan Lokman Adam tu hari pasal dia serang dan maki hamun presiden. Tak betul dia, saya serang lah. Tapi bila saya tengok satu-satu, dia ada betul dia. Dia kata jangan berkawan dengan setan. Memang betul kena. Kita ni sekarang ni tengok apa jadi kat negara. Kalau betul lah Muhyiddin Yassin melakukan perkara yang benar, kamu takkan menganiaya dan tikam belakang parti yang telah memberikan kamu kepercayaan untuk menjadi Perdana Menteri. Market yang sepatutnya kamu ambil dalam politik bukannya kursi-kursi UMNO, tetapi kursi di AP, PKR kan banyak. Kita harapkan kamu, tetapi kamu nak makan dan tikam kita sendiri. Takkan macam mana kita nak bagi you kerjasama? Curi ahli lagi. Bukan setakat UMNO, PAS punya ahli pun kau nak curi. Ada kawan saya cakap, kalau dah kaki penyamun juga dia tak gerti nak cari kekuatan sendiri. Ketua Pemuda, tengok armada tu. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang saya tepuk dahi tuan-tuan.
Dengan ganjanya, dengan apanya. Saya kesian tengok polis diraja Malaysia tau. Saya tak boleh nak salahkan polis. Saya puji Ayub Maidin Piche tu, Ketua Polis Johor. Saya buat satu posting cakap, saya tengok, saya pergi kat MKN bagi saya maklumat, orang MKN tu tak naklah dedahkan nama dia. Nama ataupun bangsa orang yang ketali gantung disebabkan oleh dadah ni semua Melayu, Cina tak ada, katanya. Betul ke tuan? Saya cakap tuan, betul. Macam mana saya nak sentuh hati orang-orang ni, rakyat ni, nak menyentuh, nak faham dengan keadaan ni? Saya buat satu posting. Saya cakap dekat Penang tu kan kecoh pasal rampasan terbesar dalam sejarah. Tapi ke cerita dia. Sorry, sambung balik. Ada dengar cerita dikatakan, dikabarkan penukaran jenis kes daripada akta dadah berbahaya yang tangkap banyak-banyak, ada siap bukti dekat Penang tu kepada dekat Makbal dekat Mama pada akta racun berbahaya. Lepas ada kautim. Kita harap SPRM tengoklah benda-benda ni. Kita punya tarif rasuah dalam negara kita dah jatuh 6 anak tangga tuan-tuan, dengan tak adanya investment sekarang ni ataupun kemasukan masuk dana. Macam mana Azmin nak tarik pelabuh asing macam ni? Memang tak boleh. Lepas tu Azmin pula keluar satu statement hari ni. Allahu Akbar. Belanga dengan Kuali masing-masing buntut hitam, tapi si Belanga ni mengata si Kuali ni buntut hitam. Dia katanya sebab saya tinggalkan PKR kerana perangai Anwar melakukan benda yang melanggar moral. Azmin sampai sekarang tak mengaku benda yang dibuat. Tapi kakak kandung dia, adik kandung dia sendiri dia buka cerita habis dalam Facebook. Kenapa tak saman adik kandung dia atau abang dia? Dah kenal kau ni daripada kecil. Memang kaki benda tu sampai pergi hospital. Benda tu kita bukan nak buka aib kau. Kita tak nak kau jadi pemimpin dah. Kau duduk dan diam. SPRM dah diberikan maklumat dah berkaitan tentang berapa trilion, 3 ke 4 trilion yang dah dibuat transaksi atas nama Azmin dan keluarga dia. Tak ada tangkapan berlaku. Ni duit siapa? Duit trilion ni tuan-tuan. Trilion tau, trilion bukan bilion tau. Si Najib ni bawa banyak hasil kepada negara, berperatus bilion hingga tak tahu berapa. Tak ada pula kes sampai trilion. Dah macam melampau ni. Apa yang berlaku di balik tabir? Sebab kita tahu dalam politik ni, apa yang kita nampak dekat atas, macam kita tengok glacier tau. Politik ni kita nampak atas je, dekat balik tabir tu kita tak tahu. So kalau tak ada orang-orang macam kita yang bertanya menggunakan media sosial ni, benda ni takkan timbul. Jadi provokasi secara lembut, macam Avatar, kita tak keras lah. Kita bawa kelembutan dan kasih sayang dan kesedaran. Kita kena bercakap. Kadang saya kesian tengok kawan-kawan saya yang aktif ni, macam Esmi, Mat Isa, macam Datuk Lokman. Saya kesian sebab saya sayang dia orang. Dia orang usaha untuk memberikan kebenaran, tetapi ada juga yang masih tak nampak. Jadi itu yang saya terpanggil ke depan untuk cubalah bagi kemampuan, ikut kemampuan saya nak terangkan. Kenapa Azmin Ali boleh terlibat dengan duit yang bertrilion ringgit ni? Dah diberikan, dah buat report ke SPRM. Ingat lagi, kau pergi Google Azmin Ali report SPRM trilion ringgit. Kau tengok Parti Putra buat report siap bukti transaksi apa semua. Apa jadi dengan kes tu? Dah banyak kali dah diberitahu. Tak, kita sedih. Okay, the people from outside our country who does not speak Malay might not be able to understand what we talk when I talk in Malay. So I think I need to speak in English. So maybe somebody out there would just take part of this video and tell, what is Azmin Ali doing with trillion of ringgit that has been reported through the SPRM. SPRM, how do you call that in English? It's an organization to track whether you are doing any corruption or not. There is no action. So what is happening in Malaysia now? It is a selective prosecution. People who does not support the Prime Minister and his party, including the highest level leader that support the Prime Minister to be the Prime Minister now, using the combination of the chess to make a government. Being said that, what I meant was Datuk Seri Najib Tun Razak, the former Prime Minister of Malaysia, and his deputy, which is currently the President of UMNO, is been
slandered with accusation and charges with the court of law of things that does not make any logical sense, with manipulation of charges. That if we want to charge anybody for you, me, everybody who does transaction on the bank can be charged. Why is it that the judiciary system of Malaysia can accept that? We have already seen by doing that the foreign investment has run away because the loss of confidence of the jurisdiction of Malaysia. We should learn from that, and we hope by Perikatan Nasional or PN under Muhyiddin Yassin took over our country. Initially, he followed whatever Najib bin Zahid has said, and we have been ranked one of the best country in the world, taking care of COVID-19. Even our stock exchange was doing better. It was trying to climb up. But then you start touching and, backstabbing Najib Razak and Zahid Hamidi's team in UMNO. What happened to Malaysia? There are so many intelligent people out there, and we are just one of the country of 100 lebih, 180 plus country in the world, and we are looked as a joke. There's no confidence to even invest in our country because of the current government. Tukar balik bahasa Melayu boleh? Dah lama tak cakap orang putih, berterabur cakap. So saya harap tuanku, Majlis Raja-Raja Melayu, buatlah keputusan yang betul-betul menyebelahi rakyat, kerana Patik sebagai rakyat di tanah jajahan ataupun negara jajahan tuanku, khususnya yang di Pertuan Agong, yang sama-sama akan duduk bersama Majlis Raja-Raja Melayu nanti, buatlah keputusan yang terbaik untuk negara, di mana kembalikanlah negara ni kepada orang yang boleh menjaganya, yang telah difitnah apabila dijatuhkan dan terbukti jatuh teruk negara ni. Nak menjaga negara ni, tuanku-tuanku sekalian, dalam Majlis Raja Melayu ramai raja, Sultan, ia memerlukan seorang yang bukan sebarangan. Kita dah ada permata dalam Malaysia ni. Apabila Muhyiddin keluar, perasan tak? Pencanak-canak daripada UMNO. Kita punya investor masuk. Muhyiddin dah keluar UMNO time tu. Ingat tak? Cuba ingat balik sejarah. Ramai orang percaya Datuk Zahid sebagai orang yang bukan saja tahu pasal ekonomi, beragama, bersama dengan Datuk Najib, membawa hasil kepada negara. Yang saya tak fahamnya, semalam saya jumpa kawan-kawan saya, orang yang pro UMNO pun boleh cakap lagi, Najib tu jatuh sebab isteri dia. Saya nak cakap, tuan-tuan, kita ni apabila benda diulang kita percaya, tapi tengok sejarah Rasulullah kan dah dalam Quran dan Islam kan ada banyak contoh. Allah Subhanahu Wa Taala pilih, melantik ribuan nabi. Dalam ribuan nabi tu ada ratusan rasul. Dalam ratusan rasul tu ada 25 amirul yang terpilih. Dalam 25 tu kita tengok ada ke nabi dan rasul yang dipilih ni semua isteri dia orang ni bertakwa? Nak bandingkan Datin Rosmah masuk yang cukup baik, membantu orang mengaji apa semua, cuba dia punya appearance tu begitu dan dia memilih begitu. Ada yang Nabi Nuh ni, bukan saya yang cakap, Nabi Nuh ni dia punya isteri dia pun tak masuk Islam, anak dia tak masuk. Rasulullah dia punya pakcik dia pun bukan Islam. Kita nak ambil pemimpin tu, kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala melantik seorang pemimpin tu kerana potensial ataupun jasanya yang boleh dilakukan kepada rakyat, kepada umat. Jasa Najib apa kepada Malaysia, tuan-tuan dan puan? Semua rakyat Malaysia yang dikasihi, yang dirahmati Allah, banyak kan? Kalau Najib tak diusik sekarang ni dan masih mentadbir, saya yakin bila TRX dah pelabuh asing banyak masuk, Arab Saudi, negara-negara Arab semua dah percaya kepada kita, Singapura akan jadi nombor 2. Saya yakin kita ada 32 juta rakyat je. Indonesia tu 200 ke 300 lebih juta. Dan infrastruktur tidak diganggu. Orang bekerja ramai. Sampaikan BRIM tu mungkin boleh bagi 2-3 kali di setahun. Makin lama makin naik. Tapi kau percaya juga fitnah daripada
bozo-bozo atau pelawak-pelawak daripada Pakatan Harapan ni dengan dia punya fitnah. Sebab tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, Barisan Nasional UMNO tak yang masih ada sekarang ni, yang membuang orang-orang yang melakukan kerja-kerja yang tidak mengikut UMNO ni, dibuang dan dibuat parti lain tu kan. Tu yang jadi PPBM, jadi PKR, jadi apa. Kita berpegang kepada politik yang tidak mahu memfitnah. Lepas apa ni Datuk Atuk Mahathir keluar, sebab kita sedar, kita baca balik perlembagaan, kita tengok perjuangan apa yang sebenarnya UMNO ni perjuangkan. Bila saya baca perlembagaan UMNO, barulah saya masuk UMNO. Itu pasal saya masuk lepas masuk UMNO lepas Mahathir keluar 2013 kan, dia dah letak 2003. Barulah saya masuk. Kalau tidak, sebab saya tengok kerosakan dalam UMNO pada keluarga saya pun, saya nampak kesan dia. Bukan setakat keluarga saya tuan, saya yakin kat keluarga tuan-tuan tu, kawan kita disebabkan oleh UMNO yang dirosakkan oleh Mahathir ni. Fikir apa yang dirosakkan minda kita. Minda kita stigma orang-orang UMNO ni diajar apa dulu? Melayu mudah lupa, Melayu tak boleh bersatu. Melayu tak boleh bersatu tu bukan Zeti Aziz punya ayah ke yang buat? Profesor Engku Aziz tu. Yang orang pertikaikan dia ni terlampau liberal sangat. Tak percaya Tuhan kejap kata betul Islam ke tak. Saya tahu tu antara di dalam Allah SWT. Saya doakan sebagai supaya rohnya dicurah rahmat. Tapi penulisan-penulisan begini yang menanam stigma, ada satu ketidakyakinan kepada bangsa kita. Apabila dah 22 tahun dia merintah, dia kata okey, kita ni tak boleh Melayu dengan Melayu berani bergaduh sama sendiri. Tapi bila nak bertahankan diri kita, nak cerita politik pun sama keluarga, tak boleh. Kita kena jaga hati keluarga kita, tak boleh cerita pasal politik. Tengok apa jadi bila Melayu dan Islam berpegang politik. Dan saya berharap bahawa ketika Muafakat Nasional tu, orang-orang PAS ni sedarlah. Saya tak cakap semua orang PAS saya tahu akan umbi PAS kuat bersama dengan nak betul nak mempertahankan, nak menjaga Muafakat Nasional ni. Dan memang kita sedih tengok UMNO, sedih tengok pemimpin-pemimpin kita yang masih lagi tak sedar diri bersama PPBM ni. Dan saya yakin PAS juga sedih melihat pemimpin-pemimpin PAS yang tak sedar diri nak juga pertahankan kerajaan minoriti ni. Saya pada sedih kita kena bercakap dan menyedarkan dan menyentuh perasaan mereka. Sampai bila dia nak buat dengan rezeki yang tak berkat tuan? Rezeki yang berkat sedikit tu cukup. Rezeki yang tidak berkat banyak macam mana pun dapat kamu. Tengoklah jadi pada Mahathir Mohamad tu. Sentiasa tak cukup, sentiasa gila kuasa. Hidupnya tidak tenang tuan-tuan. Tanya Mahathir tu. Kalau tak, dia takkan lakukan benda-benda tu. Sebab dia tertekan. Mahathir dah mengajar diri dan sistem kehidupan dia berkroni. Kroni dia duk tarik kaki. Apa projek tak dapat, YTL ke apa benda ke genting. Mahathir sekarang ni menggunakan Muhyiddin sebagai layang-layang. Kerana perangai mereka sama. Walaupun mereka tidak mengucapkan dengan kata-kata, tapi dari segi psikologi, dari segi connection, Allah jadikan sistem perjalanan dunia ni, dia ada dua je side yang betul berpegang kepada pegangan tali Sang Maha Pencipta, ingat pesanan dia, dan yang mengkhianatinya. Ada dua side je. Walaupun Mahathir berkata, okey aku lawan si Muhyiddin ni, aku tak dapat buat parti. Tapi kalau orang dah biasa menipu tuan-tuan, tuan-tuan boleh percaya ke cakap si Mahathir ni kononnya dia bermusuh dengan Muhyiddin? Sebab saya tengok lantikan politik yang menjaga kepentingan Mahathir masih lagi ada. Saya tengok badan kehakiman pun boleh dipersoalkan lagi. Dipersoalkan tau, bayangkan. Yang saya tak boleh terima tu, speaker pun dibeli jiwanya. Saya tak sangka. Yalah, sekarang ni mungkin saya dah faham, tapi saya tak, agak sedih bila tengok timbalan speaker orang tuan-tuan. Dekat Pengerang tu, Azalina Osman, Datuk Seri Azalina Osman, seorang peguam. Ketika saya SPM 96 sepatutnya tahun 98, saya buat adalah kerja dekat Pan Pacific, Pan Pac. Sekarang ni jadi Sri Pacific Hotel. Sebelah bilik saya ni, masa itu Azalina Osman, dia ketua wanita ke apa dulu? Ketua Menteri Belia dan Sukan kan, saya tak ingat. Saya buat lah, sebab saya dalam bidang IT tuan-tuan. Jadi saya buat projek. Sebelah bilik saya tu, saya dengar bunyi perempuan tengah lakukan benda yang intim ni. Nak cakap ni kena berlapik tuan-tuan.
Apa pula mendengar benda-sus sebelah ni? Saya tengok sebelah rupanya Azalina punya ni. Keluar semua perempuan cantik. Apa fikiran saya fikir? Laki tak ada. Oh, rupanya dia suka perempuan. Dalam hati saya tak nak buka aib dia, tapi ramai dah tahu. Bila dia lakukan begini, saya rasa dihanati. UMNO dihanati. Dia sepatutnya bawa suara ahli parlimen tu, mengatakan bahawa orang tak sokong Muhyiddin, tapi dia boleh backup pula orang yang suka main dengan kaum sejenis ni. Azwin Ali siap datang pengerang, cuci lantai. Lalu saya tanya diri saya, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan saya orang yang suka sama jenis ni akan menyokong orang yang suka bersama jenis. Yang perempuan suka perempuan, lelaki suka lelaki. Dia akan menyokong benda LGBT. Allah dah buka, dah tunjuk depan ni mata kita, tuan-tuan, depan mata kita ni. Kalau tak, speaker tu boleh di-challenge oleh timbalan speaker dia tau. Speaker kita dah tahu dah orang Muhyiddin, nak harap apa lagi tuan-tuan. Timbalan speaker pun tunduk dengan dia. Di manakah perbezaan kuasa, pengasingan kuasa antara istana nampaklah kan, kita tahu dah ada tak ada orang boleh ganggu kan, antara eksekutif dengan parlimen. AG tu, okey, alasan dia apa? Speaker cakap saya tak boleh buat keputusan sekarang, saya kena bincang dengan AG. Kamu tak boleh bincang, tak patut bincang, tak ada pemisahan kuasa lah begitu. Sole right untuk menentukan sama ada undi boleh percaya atau tidak percaya ataupun sokong kepada Perdana Menteri tertakluk kepada Speaker Dewan Rakyat lah dalam cerita ni. Dewan Rakyat kita punya speaker pula tuan-tuan, dia punya latar belakang ni takkan tuan-tuan tak tahu. Dia kan orang PH dulu, sangat-sangat liberal. Saya background saya IT tuan-tuan. Saya harapkan saya boleh, daripada 2015 saya jumpa Datuk Zahid, saya cakap something is wrong Datuk Zahid with your KDN. 2015 saya mula nak rapat ni, 2016 masa dia jadi TPM. Something is wrong with your KDN ni, your system. Sebab saya dulu tuan-tuan, saya dalam bidang IT, lepas grad dalam bidang IT, software engineering, computer studies lah dekat UPM, diploma, Sunderland dekat UK tu, degree je tuan-tuan. Saya bukan pandai sangat pun, tapi alhamdulillah saya dapat memberikan saya punya servis kepada multinational corporation. Antaranya ialah komputer, mula-mula Oracle. Oracle tu biggest software company in the world. Oracle University dari segi teknikal. Lepas tu saya masuk Computer Science Corporation, level 1 naik level 2, jadi manager, jadi team lead lah. Team lead tu manager lah. Sebelum tu saya ada buat software gamer. Jadi saya tahu basic programming. I'm not master of all, but I'm jack of all trades dalam IT. Saya dapat jaga data center server, mission critical data center di Port Klang, Westport. Ia merupakan container port terbesar dalam Malaysia. Kat situ mission critical infrastructure saya jaga dalam server yang jaga Unix dengan Linux. Saya belajar architecture pembuatan data center, mission critical daripada hacker, buat penetration test, panggil hacker-hacker daripada US, tengok ketahanan. Lepas tu saya bandingkan apa yang Malaysia pakai sekarang ni dekat Polis Diraja Malaysia. Saya cakap, Datuk Zahid, something is wrong Datuk Zahid dengan ia punya sistem ni. Saya bawa lah, I can propose this one. Time tu kita punya corruption dalam nasib tak baik Datuk Zahid dapat orang yang dah dibuang lah. Bila saya dah report Datuk Zahid, orang tu dibuang. Azman, dia punya SUSK dah salin surat saya punya company, dia bawa dia punya syarikat pula jaga. Sekarang ni dia yang dapat projek tu. Tak tahulah sekarang ni lepas 2016 tu saya tak tahu cerita apa lagi yang KDN. Saya haraplah bila PN ni dah jadi kerajaan, saya nak masuk SKMM, saya nak tengok apa yang berlaku, siapa yang jaga trafik dia. Saya tengok Gobind Singh bila jaga SKMM, korang perasan tak akaun-akaun korang ni yang pakai Facebook ke Instagram ke, kalau cakap lebih sikit dia kena delete. Saya sendiri dah kena 30 akaun tuan-tuan, 28 zaman PH, 2 akaun zaman ni Muhyiddin ni, dia tutup macam tu je. Yang paling saya sayang tu akaun dah 15 tahun saya pakai, 12 tahun lebih, 13 tahun. Segala kerja-kerja saya kat sana, saya dulu letak mancisnya, lighter ni, letak satu tagak gambar ke, berpuluh orang, ribu orang tengok. Dia tutup macam tu tuan-tuan. Saya fikir ni teknikal apa. Oh, dia guna ni lah, dia guna firewall. Dia ada orang-orang dia susun. Nak menjaga kepentingan negara ni kena penting tuan-tuan. Benda-benda yang fitnah ni kita kena lawan. Sebelum PRU 14 dulu, saya jumpa dengan Saleh Keruak, dia Menteri SKMM.
Oh, dia sombong time tu tuan-tuan. Dia bentak meja, kau tahu apa aku lanun? Aku tak cerita pasal kau lanun ke tak. Aku cerita pasal kau punya firewall teruk. Tapi itulah, masing-masing dulu sombong. Ingat tak boleh kalah. Allah tunjuk. Memang Allah tengah mengajar kita ni tuan-tuan. Kena reda lah. Ni cerita SKMM. Masa PRU 14. Dah menang PN ni saya masuk lagi. Saya masuk, saya harap Saifuddin Abdullah berubah lah. Sebab saya tahu Saifuddin Abdullah ni yang bawa Rome Statute. Nak menjatuhkan raja-raja Melayu kita ni tuan-tuan. Kita tahu sejarah tu. Saya lawan Rome Statute ni sampai ke United Nations tau. Yalah, masa PH berkuasa kan dulu NGO hak asasi manusia dalam Malaysia yang setahu saya ada 6. Kalau belah kita ada Abata. Lepas tu Gerakan Merah, Bahataha punya tim. Lepas tu yang si Mahathir punya, dia ada Sisters of Islam. Lepas tu ada Bersih. Lepas tu ada Hindraf. Lepas tu ada lagi satu ni, saya dah ingat 6 semua. Ketika PH merintah, dia orang ni dah syok, dah tak heran dah nak pergi kat United Nations ni. Jadi first time jadi pembangkang kan, dapat invitation, saya pergilah dengan Bahar. Maknanya Abata dengan Gerakan Merah pergi, bawa 14 usul, bawa masuk dekat United Nations. Tertutup, handphone semua kena tinggal keluar. Kita bantai, kita bawa 14 usul, bantai DAP cukup-cukup dalam tu. Habis kita meeting, penyatuan ummah berlaku. Maknanya ketika penyatuan ummah berlaku pada September tu, kita orang ada kat Switzerland. Kita yang saya call orang dekat PWTC tu. Oh, kita bawa bendera, tunjuk depan United Nations ni. Saya pegang bendera PAS, Abang Bahataha atau General Bahataha dia pegang bendera UMNO, tengah-tengah bendera Malaysia. Kita ikat tuan-tuan. Kita ikat lah, letak sepit apa semua, melekat cantik. Kita tangkap gambar, pergi tengok dekat Abata punya grup tu. Sayang, penyatuan ummah tu dah kuat dah. Kan betul Allah Subhanahu Wa Taala kata, bila ummah tu bersatu, rahmat tu datang kat Malaysia. Dah cantik dah tu, kekuatan kita dah cukup dah. Tapi bila diberikan kuasa begini, jadi je korang tetap nak hukum UMNO ni. Tolonglah. Aku bukan nak korang benci-membenci, tapi cukup lah menganaktirikan, menganiaya kawan sendiri. Cukup. Kerajaan sekarang ni dah tak ada majoriti dah. COVID-19 ni dah tak masuk akal dah untuk kita buat darurat tuan-tuan. Tak masuk akal. Kita tengok statistik negara luar yang sampai dekat England tu pun paling teruk, dia ada mutasi COVID-19. Ada jalannya parlimen menggunakan teknologi dan segala-galanya. Boleh pula berlaku check and balance. Tak ada pula ahli-ahli politik sampai diperam disebabkan oleh kuarantin. Dasar-dasar apa yang kerajaan PN lakukan sekarang ni? Dasar apa tuan-tuan? Tu, kau kutuk Israel tu. Dalam masa 2 tahun dah 3 atau 4 kali dia buat PRU tau. Israel tau, Yahudi. Ni bulan 3 ni dah buat PRU lagi. Paling tinggi kat Asia Tenggara ni, bukan Indonesia. COVID-19 ada dia buat darurat. Kenapa nak tutup mulut-mulut orang yang buat check and balance, yang wakil rakyat ni, semata-mata kamu nak dapatkan projek-projek begitu dan kamu gagal menjaga negara? Saya harap sangat tuan-tuan. Saya harap tuanku, saya menghadap sembah nyusul 10 jari kemaafan. Mohon tuanku, majlis haji tolonglah. Sudahlah, darurat ni menyusahkan rakyat tuanku. Hutang kami rugi banyak ketika PH ambil alih dah. Banyak, ramai orang, berjuta-juta, ada yang berbilion saya dengar rugi. Berbilion ringgit rugi tuan-tuan, disebabkan oleh kerajaan PH ni. DNA PH ni kita ingat nak bersihkan, masuk muafakat PN. Tak berubah tuan-tuan. Tak berubah tuanku. Maknanya kita kembalikan kepada rakyat. Rakyat pun tahu kan nak undi siapa lepas ni. PRU tu sehari je. Nak menyelamatkan negara ni tuan-tuan, dia punya cara dia hanya kembali kepada rakyat. COVID-19 ni, dia punya statistik dia boleh dipersoalkan. Saya tidak memandang rendah kepada frontliner. Kawan saya Bat tu yang duduk dekat hospital Sungai Buloh tu, sampai mengajuk cakap, korang cakap apa ni? Kita orang penat tak cukup tidur. Aku tak cakap kau tak buat kerja, Bat. Kau buat kerja. Tapi kita nampak kat jalan raya berapa banyak ambulansnya yang nak katakan sampai 3-4 ribu kat Selangor ni. Ni kat Selangor je sebab saya orang Selangor. Bila kita dah tekan dalam media sosial, kita punya DG Dato' Tan Sri
Apa nama dia? DJ kita. Saya blank malah ni. Dia cakap sebenarnya arahan saya tukang baca je, yang berikan data tu daripada pihak lain. Dia tak sebut pihak siapa. Dia nak menjaga orang-orang di belakang. Bila kita buka cerita, rupanya projek Direct Nego untuk supply vaksin, supply test apa semua, keluarga-keluarga dia orang, semua yang pegang jawatan ni, semua ada kepentingan. Tuanku, saya minta tuanku, jangan tuanku, duit ni, rezeki ni takkan berkat kalau benda tu menganiaya rakyat dan menjatuhkan negara tuanku. Ini bukan saya yang cakap tuanku, ni agama kita Islam yang kita berpayung, bernaung di bawah tuanku Majlis Raya Raja Melayu. Saya pun sangat-sangat menyayangi dan mengasihi, menjunjung kasih terhadap tuanku dan Majlis Raja Melayu. ROS, dalam NGO yang berdaftar bawah RS, saya Timbalan Pengurusi Ikatan Negara Menjunjung Duli. Pengurusinya Abang Bahar Taha yang sama-sama pergi dengan saya kat Switzerland tu hari. Bila saya tengok rakyat yang sedikit dapat hasil, yang banyaknya menjadi susah, takkan saya nak diam saja tuanku. Tak betul. Janji dia orang itu hari 2 benda je, moratorium tanpa syarat. Ni bukannya kau nak menggubal pinjaman tu, nak adjust jadi 20 tahun, tetap nak makan riba hasil tu. Cukup lah. You all kena jaga you punya appetite tu nak buat untung tu. Dan keadaan sekarang ni, dekatkan golongan kaya dan miskin. Buat charity dengan sebenar-benar charity. It will never be enough for you guys. If you menzalimi rakyat, there will not be a market at all nanti. For all the banks, there won't be a market at all. Tidak ada market untuk kamu nanti bila negara jahanam. Cuba fikir panjang. Saya harap sangat sahabat-sahabat sekalian faham kenapa saya bercakap begini. Saya bukannya jenis orang yang selalu buat video. Saya minta mohon kemaafan kalau ada tersentuh hati-hati yang tak senang. Tapi kita memang dah tak boleh teruskan dah dengan keadaan darurat begini, dengan sistem begini. Saya kesian tengok pemimpin-pemimpin kita yang dikuarantinkan dengan cara yang tak betul. Kita bukan tak pandang serius COVID tu, betul lah membunuh, tetapi kita ada cara untuk menyelesaikannya. Dan cara untuk menyelesaikannya tidak cerdik lah. Cara sekarang ni tak cerdik. Okay, saya sudahi dengan live saya malam ni dengan semoga apa yang saya sampaikan ni diberikan manfaat supaya kata-kata saya ni merupakan satu bakti kepada masyarakat. Saya berbakti kepada yang baik ataupun yang kurang baik. Yang datang baik semua daripada Allah SWT. Aku ni hanya yang penyampai amanah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi